له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما فسخرنا مع دولة الجبال يسبحن وتركنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan nikmatnya, dan kita masih lagi di dalam bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bentuk amal soleh kita yang kita kerja siang dan malam, mudah-mudahan ia menjadi amal soleh yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Hei anak Adam, ketahui olehmu bahawasanya barang siapa tiada mengamalkan tiga perkara ini, maka tiada memberi manfaat oleh Allah Ta'ala akan amalnya. Jikalau ada ia alim daripada segala manusia isi dunia sekalipun. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan ini setengah kata-kata para alim ulama lagi, yang mana bila sebut hei anak Adam ni, maknanya dinakal lagi daripada alim ulama, para nabi-nabi, para kekasih-kekasih Allah. Apa pesanan dia? Yang mana Syekh ulama ini dia karam, dia buh dalam kitab ini, kitab Mau'izatul Badi'ah. Itu kitab pengajaran yang indah-indah. Sebelumnya kitab Syifa'ul Qulub. Sebelum daripada kitab ni yang dikumpul sekali dalam kitab Jam'ul Jawami' ni, sebelumnya Kitabul Musamma li Hadithi Syifa'ul Qulub, kitab hadis yang dinamakan dia iaitu penyembuh bagi jiwa-jiwa. Itu sebelum tu. Dan hak ni pula selepas daripada kitab Syifa'ul Qulub, dinakal dalam kitab ini iaitu kitab Al-Muwa'itul Badi'ah. Semua kitab-kitab ataupun risalah kecil-kecil itu dinakal dalam kitab yang besar ini, yang nama Jam'ul Jawami' Al-Musannifat, himpunan, iaitu himpunan, iaitu mutiara-mutiara oleh pengarang ni dalam kitab ni. Jadi di antara lagi pesanan para alim ulama, dia menyatakan, hei anak Adam, ketahui olehmu bahawasanya barang siapa tiada mengamalkan tiga perkara ini, maka tiada memberi manfaat oleh Allah Ta'ala akan amalnya. Jikalau ada ia alim daripada segala manusia isi dunia sekalipun. Jadi kata para alim ulama yang nakal daripada hadis Nabi, daripada kekasih Allah, ketahui olehmu bahawasanya siapa yang tidak mengamalkan tiga perkara ini, hak yang nak sebut ni, maknanya siapa tak ada tiga perkara ini, maka dia tidak ada berkat pada diri dia tu, pada diri dia ni. Ni hak ulama buat ni, ulama kaji-kaji ni, dan tidak beri manfaat walaupun dia orang alim, walaupun dia tok guru, tok syekh, tok mufti, ustaz sekalipun. Ni kalau dia tidak ada tiga perkara ini, maka tidak ada barakah kepada kehidupan dia. Tak kira siapa saja. Mana? Pertama, jangan engkau kasih akan dunia yang lebih daripada sekadar hajat, yakni tak dapat tiada baginya, kerana dunia ini bukan tempat mukmin. Di antara lagi orang mukmin ini, antaranya yang pertama, hak yang perlu kita kena jaga
yang perlu kita ada, jangan kasih kepada dunia ni yang lebih daripada qada hajat yang melampau. Apa maksud? Yang mengganggukan ibadah kita. Itu tak boleh. Sebab apa? Kerana dunia ini bukan tempat orang mukmin yang sebenar. Memanglah ada hadis Nabi SAW. Nabi sekata, sebaik-baik kamu ialah orang yang mengambil dunia dan tidak meninggalkan akhirat. Dan sebaik-baik kamu juga orang yang mengambil dunia dan tidak meninggal akhirat. Iaitu sebaik-baik kamu ialah orang yang mengambil dunia, tidak meninggal akhirat, dan orang yang mengambil akhirat, tidak meninggalkan dunia. Itu sebaik-baik kamu, kata Rasulullah SAW. Maksudnya dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Tetapi kalau bertentangan antara dunia dan akhirat, urusan ibadah dengan urusan hawa nafsu kita yang tidak musyaqqah, maka lebih utamakan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hak musyaqqah tu, hak mudarat tu lain cerita. Hak ni kalau dibertembung, maka hendaklah kamu pilih urusan akhirat. Jadi sebab itulah, bila kita duduk di atas dunia ni, kita boleh ambil dunia banyak mana pun hak kita nak ambil. Tetapi perlulah sekadar hajat. Apa maksud? Yakni sekadar hajat itu jangan kita mengambil cara melampau sehingga meninggalkan akhirat. Itu salah. Sebab ini tempat, dunia ini bukan tempat orang mukmin. Yang hakiki bukan. Tempat hakiki orang mukmin adalah di akhirat kelak. Sebab itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW, dunia ini sebagai sejenun, penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafirin, dan syurga bagi orang kafir. Ni tu tempat dunia ni. Dunia mana? Yakni dunia, kalaulah dunia itu memberi mudarat kepada akhirat, maka dunia itu dicela. Jadi sebab itulah, yang pertama iaitu jangan engkau kasih kepada dunia yang lebih daripada qada hajat, yakni yang tiada dapat baginya. Kerana dunia ini bukan tempat orang mukmin yang hakiki. Dia merupakan penjara bagi orang beriman di atas dunia ni. Pertama. Kedua, jangan engkau sakitkan hati seorang dengan tiada sebenar. Kerana menyakiti hati orang itu bukan daripada perangai orang mukmin. Jadi antara lagi yang kedua ini, yang mana siapa yang tidak ada tiga perkara ini, maka tidak ada manfaat pada amal dia. Amal ibadah dia tu seolah-olah tidak haba'an mansura. Walaupun dia orang alim sekalipun, walaupun dia banyak ilmu sekalipun ni. Yang kedua apa? Jangan engkau sakitkan hati manusia, hati seseorang dengan tiada yang sebenar. Kerana menyakiti hati orang itu bukan daripada perangai orang mukmin. Yang kedua ialah jangan kita menyakiti hati orang Islam, orang mukmin sesama kita ni. Jangan menyakiti hati dia. Tu melainkan di atas jalan yang benar. Di atas dengan tiada jalan benar, apa maksud? Iaitu melainkan di atas jalan benar, kita nak menyatakan kebenaran, tiba-tiba dia terasa sakit hati, dia rasa pedih, itu tidak jadi masalah kerana kita nak menyatakan kebenaran. Itu tak apa. Ada pun kita suka sakit hati orang tanpa sebab, maka tak boleh. Itu tak boleh. Itu bukan perangai orang mukmin. Sebab hal sakit hati orang yang suka menyakiti hati orang beriman ni, bukan atas jalan yang benar ni, adalah perangai orang munafik, kata Rasulullah SAW. Iaitu orang munafik ni, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ciri dia ialah dia suka menyakiti hati saudaranya. Dia suka buat sakit hati, saudara dia tidak tenang, buat serabut saudara dia. Ini ciri-ciri orang munafik, perangai orang munafik, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi yang kedua, jangan menyakiti hati orang yang beriman ni. Na'udzubillah, kita minta lindung daripada Allah tanpa sebab ni.
Ketiga, jangan engkau bersahabat dengan raja kerana ia bukan sahabat orang yang mukmin. Apa maksud? Yakni jangan kita bersahabat dengan raja, yakni jangan kita bersahabat dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, kerana itu bukan perangai orang mukmin. Orang mukmin ia tidak akan bersahabat dengan pemimpin. Raja di sini yakni pemimpin, pembesar-pembesar negara. Jangan. Sebab kalau kita iaitu bersahabat dengan pemimpin-pemimpin zalim, maka kita akan ikut dia juga, dan itu bukan perangai orang mukmin. Maka sebab itulah yang ketiga ini dia kata, wahai anak Adam, hendak barang siapa tiada mengamalkan tiga perkara. Yang tiga ini iaitu dalam bersahabat ni kita kena berhati-hati. Iaitu berhati khususnya bersahabat dengan pemimpin-pemimpin yang zalim ni jangan sama sekali, kerana itu bukan orang mukmin. Melainkan nak menyatakan kebenaran. Bersahabat tu kerana nak tegar kebenaran, nak menyatakan suatu kebenaran, maka tak apa. Itu termasuk al-jihad. Kita bersahabat, kita dekat-dekat dengan dia, tujuan apa? Kerana kita nak menyatakan kebenaran, hukum yang sebenar, syariat Islam gini hak sebenar. Kita nak kata hak sebenar, maka itu dikatakan sebagai jihad yang lebih afdal ialah kamu menyatakan kebenaran di hadapan sultan, di hadapan pemerintah ni. Itu lebih. Tapi kalau kerana nak bersahabat saja-saja, kerana sebab ni, kerana dunia ni, maka bukan perangai orang beriman, orang mukmin. Itu yang kita telah cerita dah sebelum ni, bagaimana Syekh Izzuddin Abdul Salam lah, bagaimana mereka ni bersahabat dengan para pemerintah, tapi mereka menyatakan kebenaran. Mereka tetap menyatakan kebenaran sehingga dipecat jadi mufti di Damsyik. Lepas tu berpindah pula jadi mufti dia di bawah Tajimuddin Al-Ayyub di Mesir, dipecat pula sehingga dia ambil kembali. Sebab apa? Sebab dia menyatakan kebenaran. Dia duduk dekat, dia pegang sesuatu jawatan tu kerana nak menyatakan kebenaran, tak apa, masalah ni. Kalau pegang sesuatu jawatan, mengaku sesuatu pemimpin, menyata kepada pemimpin begini-begini, tujuan apa? Tujuan nak sesuatu jawatan. Bila dapat sesuatu jawatan, Allah Ta'ala beri melalui hak dia duk mengaku pada pemimpin itu sendiri, maka dia dapat jawatan, sesuatu jawatan ini, maka dia tidak berani menyatakan amal ma'ruf nahi munkar, maka itu bukan ciri ulama yang sebenar, ataupun bukan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Kalau dia rapat dengan pemimpin kerana nak menyatakan suatu kebenaran, maka tak apa. Tapi kalau rapat dengan pemimpin hanya pemimpin kata begini, ya, tak berani tegar amal ma'ruf nahi munkar ni, maka bukan itu jalan tu. Bukan jalan orang mukmin dan perangai orang mukmin. Ini seperti mana disebut dalam kitab ini. Ini tiga perkara. Qala musannif rahimahullahu taala. Jadi tiga perkara ni lah. Mungkin kita akan terkena antara kata ulama, mungkin kita ni terkena di antara tiga perkara. Tu sama ada engkau tidak kasih ke dunia ni yang melampau, mungkin kita tak ada, mungkin kita terkena kepada hak kedua, ataupun hak terkena yang kedua, mungkin kena yang ketiga. Tapi kalau tak ada belaka, alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah selamat apa panggil. Tu amal kita tu akan menjadi amal soleh. Itu disebut oleh para ulama berkaitan dengan berhati-hati dalam tiga perkara ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hei anak Adam, jikalau tiada engkau amalkan akan yang tiga perkara ini, jikalau ada engkau hafaz 1000 kitab sekalipun,
maka adalah engkau seperti keldai yang menanggung kitab, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kamathalil himar yahmilu asfara, iaitu seperti keldai yang menanggung ia akan kitab, pada pihak tiada mengambil manfaat daripada kitab. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, melainkan payah dan susah. Jadi kalulah dia tidak jaga 3 perkara hak yang disebut oleh para ulama di atas hak tadi tu, dia dah ambil, walaupun dia hafal sebanyak kitab sekalipun, dia alim berdengung sekalipun, maka dia seperti keldai. Keldai ni dia menanggung kitab. Orang dulu-dulu, orang agak dulu tak ada kereta, tak ada apa, jadi kuda ni kurang sikit. Keldai ni dia jenis, dia bodoh sikit daripada binatang lain. Kita letaklah apa-apa mulut dia, perut dia nak jatuh ke bawah pun tak apa, dia tak kisah, selagi dia boleh bergerak, dia bergerak. Maka orang dulu-dulu tu dia bawa keldai ni, dia untuk bawa kitab-kitab. Dia letak kitab banyak, untuk ni bawa ke hulu ke hilir ni, untuk bawa sini, bagi sini. Tu keldai tu, dia menanggung kitab ni. Maka begitulah perumpamaan orang yang tidak mengambil faedah daripada 3 perkara tadi tu, tidak mengambil ataupun tidak jauh 3 perkara hak tadi tu, maka dia seperti keldai pada pihak tiada manfaat, pada pihak tidak memberi faedah. Keldai dia ambil, dia tanggung kitab banyak-banyak, dia tak ambil faedah pun, dia tak pandai pun baca kitab ke apa, keldai ni. Melainkan payah dan susah jua. Hakikatnya keldai tu tidak baca kitab pada anda, hakikatnya menyusahkan dia keldai ni. Maka begitulah perumpamaan orang yang mengambil hak tadi tu, 3 perkara tadi tu, mengambil dunia yang melampau tinggal akhirat. Yang kedua, menyakiti hati orang yang beriman yang tiada sebenar dan bersahabat dengan raja-raja yang zalim ni. Tu seumpama keldai yang menanggung kitab. Maknanya dia duduk ni pegang hak 3 perkara tu, hakikatnya menyusah diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab hakikatnya dia tidak mendapat pahala, sia-sia saja perbuatan dia. Tu sia-sia, bersusah payah dia, turun pagi, kalau hak pertama tu lah, kalau yang pertama tu, turun pagi cari dunia ni begini-begini, tapi tinggal akhirat, dok sembahyang ni sia-sia saja. Ataupun dia iaitu bersusah payah sembahyang beginilah, banyak ilmu, tapi menyakiti hati orang beriman, sia-sia saja. Tu ataupun dia ni iaitu bersusah payah rapat dengan pemimpin-pemimpin yang zalim ni. Pemimpin zalim tu dak cakap lagi, dia bahagian cakap dah. Pemimpin zalim dah cakap lagi. Dia ni sebagai juru cakap, bahagian bela begini. Hakikatnya sia-sia perbuatan dia, seperti keldai. Tu na'udzubillah min zalik. Ini yang disebut oleh para ulama dalam kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, he anak Adam, jikalau ada engkau lihat akan orang yang alim padahal sangat kasih akan dunia pada zahir dan batin, memakai emas atau sutra atau berulang-ulang, yakni antik-antik tu keluar, iaitu berulang-ulang keluar masuk daripada pintu raja atau barang sebagainya, daripada segala dosa besar atau dosa kecil atau segala pekerjaan ulama dunia, dan jabarah, seperti memakai kain yang kelang kiri. Yang kedua tu letak situ, qauluhu, kata musannif, kelang kiri itu seperti kain palang, yakni paing, pakaian hulu balang. Hulu balang tu dia pakai dengan goh lah, tu hulu balang tu, atau barang sebagainya daripada segala kain yang bercampur bertandung tu, itu emas, yakni bercampur emas, atau melukiskan rumah atau madrasah atau barang sebagainya
daripada perhiasan dunia yang membawa kepada takabur, lagi melalaikan hati daripada berbuat ibadah dan akan zikir Allah, maka ketahui olehmu bahawasanya orang alim itu apabila sudah tergelincir, maka jangan engkau ikut akan dia, dan jangan engkau ambil akan agama kamu daripadanya, dan jauh olehmu akan dirimu daripadanya, dan takut olehmu akan dia. Dan sabda Nabi SAW dalam kitab Jami'us Sariu, ihtazaru zilalatul alimi fa innahu zallatahu tukabbiruhu tukabbiruhu finnar. Ini dari perkataan takabbara, yakni takut olehmu akan gelincir orang alim, maka barang siapa gelincir itu dibalik akan di atas kepalanya dan di bawah akan dia, dan di bawah akan dia bagi mukanya, dan dicampur akan dia ke dalam dan dicampurkan akan dia atas kepalanya kepada pintu neraka Jahannam, kerana dosa besar yang tersebut daripada gelincir orang alim itu tiada dapat dihingga kerana ia ikut segala makhluk. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ni banyak dia menceritakan berkaitan dengan orang-orang alim, alim-alim su', alim-alim jahat, na'udzubillah min zalik. Apa dia sebut? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, hei anak Adam, jikalau engkau lihat akan orang yang alim padahal sangat kasih akan dunia pada zahir dan batin, iaitu kalau kamu lihat orang alim ni, orang yang ada ilmu agama ni, dia kasih dunia ni melampau. Maksudnya pada zahir ni kita nampak dia sanggup meninggal kebenaran semata-mata kerana dunia ni ataupun kerana jawatan ni. Dia sanggup sembunyikan akan kebenaran ni ataupun sanggup mengaku sesuatu pemimpin zalim ni. Kalau mu tengok begitu, atau dalam batin, maksudnya batin ni sebuah percakapan dia tu hari-hari dia keluar daripada batin dia tu. Sebab Sayyidina Ali kata hak batin ni kita tak tahu barang dalam hati seseorang ulama su ni, tapi kalau perkataan itu berulang semua daripada mulut orang alim yang jahat ni, maka az-zahiru tadullu al-batin. Yang zahir itu menunjukkan yang batin. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia kata mudah tahu hak barang dah hati dia ni. Sebab pernah berlaku zaman Rasulullah, ada seorang sahabat dia bunuh seorang ni. Bila orang menyerah diri, seorang sahabat ni menyerah diri, maka lalu dia pun bunuh selalu. Berita itu sampai Rasulullah. Rasulullah kata, apa pun bunuh dia? Dia kata, aku bunuh ni wahai Rasulullah kerana dia bukan menyerah sangat ataupun nak masuk Islam, tapi dia kerana dia terpaksa ni, kerana dia takut pedang aku gini banyak panjang kisah dia. Lalu dia bunuh sampai Rasulullah kata, adakah kamu belah dada dia? Mu tahu ke barang batin dia? Itu perkara itu juga berlaku, yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada membuat perbahasan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, yang batin ini, yang hati ini kita tak boleh tahu, tak boleh kita sangka bukan. Tetapi kadang-kadangnya yang zahir itu menunjukkan yang batin. Az-zahiru tadullu ala batin. Ulama-ulama su' ni, na'udzubillah min zalik, ulama-ulama jahat ni, bila dia bercakap ke arah kebatilan, itu menunjukkan hak dalam dia tu. Dia tahu dah hak sebenar begini sebenarnya, tapi dia duk kona juga, maka itu menunjukkan yang batin dia. Jadi kalau kamu melihat ni orang alim yang kasih pada dunia, yang tidak bermanfaat dan memakai emas, pakai emas ni, atau sutera, tu barang-barang panggil sombong belaka ni, atau berulang keluar daripada pintu raja-raja. Dulu-dulu kisah dulu ulama-ulama su dulu dia suka berulang alik-alik daripada masuk di rumah pemimpin-pemimpin, gini keluar masuk
Sebab apa? Sebab dia ada habuang. Beza dengan ulama-ulama dulu, macam Imam Ghazali ke apa ke, dia banyak usulu, banyak tu, banyak dia berguzlah, sebab dia nak selamat daripada pemimpin-pemimpin zalim. Berbeza dengan pemimpin ulama-ulama su ni, ulama jahat-jahat dulu, na'udzubillah min zalim. Dia baik ni, dia tahu dah kerajaan tu, pemimpin tu yang jahat di zaman dulu, maka dia pun berulang alik. Kerana sebab apa? Kerana nak habuan dunia tu, nak jawatan, nak projek begini-begini. Kalau kamu nampak begitu tu, itu dan barang sebagainya, macam-macam lah. Daripada segala dosa besar, kamu nampak orang alim duk buat dosa besar, atau dosa kecil, atau segala pekerjaan ulama dunia. Jabarah ni yakni orang besar-besar. Orang besar-besar ni, gini dia, kalau dia pekerjaan dia ni besar-besar. Jabarah ni maknanya dia pakai pakaian besar, dia orang panggil menunjukkan goh dengan dunia tu. Ibadat adalah secara mana? Seperti mana? Gambaran seperti itu misal pada kata jabarah. Jabarah mana? Ya, ini seperti dia memakai kain kiri kanan, seolah dia ni tepi tu dia pakai kain hulu balang. Dia pakai hulu balang tu tujuan nak takabur ni, sombong ni, dan sebagainya ni. Banyak lagi lah, atau barang sebagainya daripada kain yang bercampur dengan emas, ataupun yang berlukis pada baju dia tu, pakaian dia tu, rumah dengan macam-macam lagi, madrasah macam-macam lagi, yang menunjukkan dia ni hebat lah. Daripada perhiasan dunia yang membawa kepada takabur, lagi melalaikan hati daripada buat ibadah akan Allah, akan zikir Allah, maka ketahuilah, maka jawapan semua sekali itu, kalaupun ni musannaf kita ni sebut walaupun kita hak mudah kita buat simpulan mudahnya, kita nampak ulama yang tidak berani menyatakan suatu kebenaran, sanggup panggil ngapu suatu kesesatan, kebatilan. Hak yang benar tak kata benar, hak yang batil dikatakan benar, hak yang salah dikatakan betul. Hak tu je. Kita buat kesimpulan begitu saja, mudah saja. Kalau hak gitu tu banyak lagi. Kita nampak gini tu banyak kerja sangat. Tu nampak gitu. Tapi kalau hak mudah kita nampak ialah ulama-ulama su lah, ulama jahat ni, yang tidak berani menyatakan suatu kebenaran ni. Maka ketahui olehmu bahawasanya orang alim itu apabila sudah tergelincir, maka ketahui, mungkin ingat kata ulama, apabila orang alim ni dia sudah gelincir, jangan engkau ikut akan dia. Kalau mu jumpa orang alim, para ulama-ulama, na'udzubillah, tak kira lah siapa saja, para alim ulama, ustaz-ustaz, satizah, tak kira siapa-siapa, mu jumpa hak jenis gelincir daripada kebenaran, daripada ajaran yang sebenar, apa? Kamu kena buat apa? Maka jangan engkau ikut akan dia. Jangan kamu ikut, kerana dia akan membinasakan kamu. Hakikatnya dia akan membawa kamu kepada kesesatan, ke jalan yang ke neraka Allah. Jangan ikut. Itu di antaranya. Sebab itulah kata ulama, iaitu disebabkan keberanian orang-orang jahil, disebab adanya para ulama-ulama su ataupun ustaz-ustaz yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz yang jahat, ulama-ulama jahat, tak kira tok syekh jahat, tok guru yang jahat, yang tidak berani menyatakan kebenaran ni. Duduk atas jalan sesat begitulah. Tak berani. Duk mengaku tentang maksiat semua ni. Kalau hak panggil hak khilafiyah, bahas sangat gini. Hak berkaitan hukum halal haram, biar lu tangguh, biar buat bebas gitu tak cara. Tapi berkaitan dengan cabang-cabang furuk, berkaitan dengan cabang-cabang ibadah, dia ambil cana sangat. Maka kalau kamu jumpa hak ulama-ulama begitu tu, jangan ikut, kata musannaf ni, jangan ikut, dan jangan ambil akan agama kamu daripadanya. Janganlah.
Tu walaupun nampak dia ni baca Al-Quran, baca hadis, baca peta percakap gini, nampak dia ni pegang hebat, nampak ni nampak ulama lah hebat ni. Tapi dia ni adalah ulama dunia. Ulama dunia maksudnya ulama su, bukan ulama sedunia. Ini ulama su ni, ulama jahat ni. Jangan ikutlah, jangan ambil ilmu pada dia. Itu siapa tahap tu ulama dulu. Dia jaga. Maknanya diri kita nak mengambil ilmu ni, kita kena tengok juga. Tu ulama dulu-dulu ni nakal kitab ni. Ni dalam kitab ni nakal dah. Tu. Jadi orang hok dak mengaji kitab ni dia buat keluarlah dalil-dalil hadis-hadis Nabi. Mana boleh begitu. Ambil daripada ilmu ni. Kalau ni orang kafir kita boleh ambil kita. Ulama-ulama su ni boleh kita ambil. Betul, kita boleh ambil. Boleh ambil, tak masalah. Tapi ulama-ulama dulu seperti mana nakal kitab ni, dia cermat ulama dulu tu. Kita tengok. Macam beginilah. Macam isu baru-baru ni. Isu apa kita kata? Iaitu berkaitan dengan bulan Ramadan. Ada seorang ustaz tu, dia menyatakan iaitu bukan ustaz tu saja, bahkan adalah ramai lagi bahkan di tu pondok-pondok pun kata begitu semua. Saya ingat saya dulu-dulu pun memang tu guru pesan begitu semua dah. Dia kata apa? Jangan nak makan di bulan puasa tengok orang pakai tudung tutup aurat atau tidak, nak beli makanan tu. Hati-hati. Kita nak buka puasa, maka kita beli makanan dekat orang dedah aurat, tak tutup aurat, tu. Maka tidak sayugi, tak molek, dia kata. Dia kata tu ustaz ustaz apa nama? Saya ingat nama je. Itu dia kata begitu. Ustaz tu kata begitu. Mari selalu pakar dalam ilmu hadis menyatakan bahawasanya tak boleh kata begitu. Mana boleh, tak ada hadis Nabi SAW melarang begini. Betul lah, tak ada hadis Nabi SAW larang gitu. Nak beli mu kena tengok sikit pakaian dia macam mana ni. Tak ada hadis. Tapi ulama istinbat, ulama buat kajian. Maksudnya mu nak beli kepada orang ni seolah-olah kamu tengok dia buat perkara mungkar, dia dedah aurat di bulan Ramadan yang mulia, yang diampun segala dosa, yang digandakan segala pahala ni bulan Ramadan. Tiba-tiba kamu sanggup buat maksiat pada Allah. Maka sebagai kita nak beri pengajaran kepada dia, jangan kamu beli dekat dia. Itu betul hak ustaz. Saya tak ingat dah apa nama. Dia kata betul ustaz. Tu kata begitu. Tapi adalah selalu ustaz lain kata buat keluar selalu. Betul hak dia kata begitu. Dan betul tidak ada hadis yang larang kita. Kalau dia kata mana boleh kata begitu, kesianlah kau orang nak cari rezeki di bulan Ramadan. Betul. Tapi para ulama-ulama dulu dia halusi, dia cermat sungguh. Dia cermat sungguh dalam perkara berkaitan dengan makan minum. Dia kata kalau mu beli kat orang yang buat maksiat pada Allah, seolah-olah kamu menyokongkan dia. Walaupun dia jahil ke apa ke, ataupun makanan itu ada kesan pada makananmu, air tangan dia tu. Itu ulama dulu buat kajian. Maka begitu juga ulama-ulama dulu kata, kalau kamu nampak para ulama-ulama su yang jahat ni, yang tidak berani menyatakan kebenaran, suka mengaku saja, pada pemimpin yang zalim khususnya, maka kalau boleh mu jangan ikut dia, jangan ambil ilmu dengan dia. Sampai tahap tu ulama-ulama dulu pesan. Ni nak kitab ni nak kitab ni. Orang hendak mengaji kitab ni, bukan ada kitab ni saja sebenarnya, ada kitab-kitab turuk jauh-jauh hak lama-lama banyak. Duk cerita hak begini ni. Nak ceritanya ulama-ulama dulu dia lebih jaga keberkatan, dan dia lebih menjaga iaitu silsilah ilmu tu. Kita tengok kitab dia ni. Tu kita tengok kitab ni. Sampai hari ni saya begitu juga jemaah semua boleh baca kitab ni. Alhamdulillah kita boleh tupang sekaki dapat dengar kalang-kalang mutiara-mutiara hak dia susun dalam kitab ni.
Tengok siapa hari ni. Kita hok lama dulu. Dan setengah ada orang yang karang buku, orang buat tesis ke PhD, master ke, kadang-kadang dia buat buku juga. Kadang buku dia tidak gerak duduk situ lah. Bukan nak kata dia tidak berkat dan sebagainya. Nak bandingkan antara ulama dulu, begitu cermat dia. Tengok Allah Ta'ala jaga sampai tahap ni, sampai tahap hari ni. Beberapa generasi dah saya ni boleh dapat tengok buku ni, dapat ambil manfaat daripada kitab ni. Itu halusi ulama dulu berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu disebut sini, jangan engkau ambil akan agama kamu daripadanya bimbang, takut. Kita dengar-dengar tu, betul juga dia kata ni. Padahal dia jelas dah buat kesesatan, jelas dah buat perkara mungkar, jelas dah buat dak berani menyatakan suatu kebenaran, ataupun orang panggil dalam sebelum ni sebut dia ni nak suka nak menjadi kepala orang, yakni suka nak menjadi ketua, suka nak jawatan, sesuatu jawatan, jelas dah. Maka jangan kamu ikut akan dia. Ini disebut oleh ulama di dalam kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan jauh olehmu akan dirimu daripadanya. Dan jauhlah kalau boleh, lari atau layanglah dia, biar dia wahas seorang lah. Ulama-ulama su' ni, na'uzubillah, minta melindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi daripada menjadi para alim ulama su' ni, biar dia wahas dia seorang lah. Dan takut olehmu akan dia. Ni kamu takutlah dan dia. Takut bukan maksud kita takut ni kita tengok dia lari begitu. Maksudnya takut daripada pandangan-pandangan dia yang membahayakan fikrah kita ni. Kerana sebab apa? Kerana dia sudah tergelincir daripada ajaran yang sebenar. Takut ni kena lari ni. Jumpa ulama-ulama begini, terlari. Dah ada tak ulama-ulama gini sekarang ni? Ada banyak. Dah siapa? Tak boleh lah nak tuduh siapa-siapa. Maknanya kita tahu sendiri apa yang disebut dalam kitab ni, maka kita tahulah siapa yang sebenar. Sebab Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan ulama-ulama su pada lil awami, pada pandangan manusia boleh mengetahuinya. Orang-orang mempelajari qalilul ilm, sedikit ilmu, dia dapat mengetahui mana seulama benar, mana seulama-ulama su, ulama-ulama jahat ni. Nauzubillah min zalik. Jadi kata ulama, diri seseorang hanya mengetahui. Kalau kita hukum begini, dia mana dia mengaku. Ulama-ulama su, ulama-ulama jahat ni, dia tidak akan mengaku akan kesalahan dia, akan kemungkaran dia, akan kebatilan dia tidak akan mengaku. Maka sebab itulah atas diri kita sendiri dengan ilmu. Kata Sayyidina Ali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi sedikit ilmu kepada kamu dapat mengetahui siapa sebenar ulama-ulama su, seperti mana digambar oleh para ulama. Ciri-ciri dia begitu banyak di dalam kitab ini, bahkan dalam kitab-kitab lain, dan bahkan dalam hadis Nabi SAW pun dicerita tentang ulama-ulama su. Na'udzubillah min zalik. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Jami'us Saghir, ni karangan kitab Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Iaitu ihzaru izallatal alimi, takut olehmu akan gelincir orang alim, bahawasanya gelincir itu dibalik akan dia atas kepalanya. Mungkin kena takut, kata Nabi SAW dalam sebuah kitab Al-Imam As-Suyuti Jami'us Saghir, iaitu hadis-hadis yang sahih dikumpul dalam kitab Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, iaitu takut olehmu daripada iaitu akan gelincir orang alim. Jumpa orang alim hok gelincir daripada ajaran yang sebenar, mungkin kena takut. Bukan kita nak panggil nak sekat makan dia ke, nak pelekeh dia ke, nak hina batang tubuh dia ke. Bukan kejadian dia, bukan kita nak hina, tapi fahaman dia tu, dia mempunyai ilmu
tetapi dia gelincir daripada ajaran yang sebenar. Na'udzubillah min zalik. Hak inilah ulama-ulama su lah akan dihadap di hadapan Allah terlebih dahulu daripada orang jahil yang jahat ni. Na'udzubillah. Ni orang jahil yang jahat tu jahat dah, tapi ulama-ulama su ni lebih jahat daripada orang jahil yang jahat. Sebab apa? Dia mempunyai ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman ilmu pada dia, tapi dia tidak beramal dengan ilmu dia. Dia rela dengan dunia yang sedikit. Dia sanggup jual agama dia. Dia sanggup tidak berani menyatakan suatu kebenaran. Dia sanggup menyembunyikan kebenaran dan menzahirkan kebatilan. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Maka bahawasanya gelincir itu dibalik akan dia atas kepalanya. Kerana gelincir orang alim ni, dia hakikat dia makan diri sendiri. Na'udzubillah. Ni bahaya. Lepas itulah saya ingat dulu orang-orang tu guru di pondok dulu selalu pesan. Dia selalu dia kata iaitu bila kita mengaji ilmu ni, kita dapat menyampai sedikit sebanyak ilmu ni, kita kena fikir iaitu kaki kita ni duduk kat arah mana. Tu biar kaki kita ni diri di atas kebenaran semua. Biar kita selalu berdiri di atas kebenaran, di atas jalan yang sebenar ni. Di atas jalan yang sebenar, salah satunya di atas jalan yang sebenar itu ialah berpegang dengan ajaran yang sebenar. Jangan menyembunyikan perkara yang sembunyi-sembunyi ni. Sebab gelincir orang alim ni akan dibalik di atas kepala dia sendiri, akan makan diri sendiri. Makan diri sendiri macam mana? Orang awam akan boleh dapat lihat fatwa-fatwa ataupun pandangan dia menyesatkan akan keluar satu persatu. Na'udzubillah min zalik. Seperti mana kisah ulama-ulama dulu banyak berlaku. Dan di bawah akan dia di bawah akan dia bagi mukanya, dan dicampur akan dia di atas kepalanya ke dalam pintu neraka Jahannam. Wa'iyadzabillah. Minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama gelincir ni dibalik di atas kepala dia azab ni, dah dicampur dalam api neraka, iaitu dalam pintu neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Yang sangat bahaya. Sebab itulah kita sentiasa minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada iaitu berjumpa ataupun mendapati para ulama-ulama su, ulama-ulama yang jahat, yang tidak berani menyatakan suatu kebenaran dan sanggup menzahirkan kebatilan demi kebatilan. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Ulama-ulama su ni tak kira di mana saja dia, selagi ada dunia, negara tu, negara ini ada belaka ulama-ulama su ni. Tetapi walau bagaimanapun, di sana juga ramai di kalangan para ulama-ulama yang sebenar. Ulama bukan di kalangan ulama-ulama su, begitu ramai juga. Itu di antaranya disebut ulama, di antara para ulama. Dia banyak, dia ulama su, ulama bukan su, ulama-ulama yang sebenar secara am, secara keseluruhan. Dia ada ulama yang hakiki, ulama yang orang panggil jalan ke hadratillah ni, menjadi insanul kamil ni, jadi wali-wali Allah. Itu perbahasan ulama. Banyak pula cabang-cabang ulama. Ada ulama haraki, ulama sufi, ulama banyak-banyak lagi. Itu perbahasan dia. Yang penting sekali kita minta lindung daripada Allah daripada mendapati para ulama-ulama su. Na'udzubillah min zalik. Bermula yang terlebih patut bagi orang yang alim itu terlebih takut akan Allah Azza wa Jalla pada segala makhluk, dan terlebih suhu pada segala makhluk, dan terlebih warak daripada segala makhluk, dan terlebih meninggal syahwat dan syubhat daripada makhluk. Bermula yang terlebih patut. Kita berhenti di sini. Apa yang kita dengar pada malam ini mudah-mudahan jadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis ilmu kita pada bulan Rajab ini menjadi amal soleh yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fina'ika mazidna ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akinna bit taqwa wa ajimna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.